Saya nak bertanya kepada teman-teman, apakah anda mendapat mendengar suara saya dengan jelas? Aduh. Boleh saudara? Saudara dengar tak suara saya? Okey. Tak dapat line tu, kita pergi line lain. Boleh saudara? Sila beri apa makluman kepada saya supaya kita dapat meneruskan pencerahan hari ini. Okey lah. Mereka nak hack saya hack mereka pula. Boleh saudara ya? Okey, jelas. Suara okey? Okey, terima kasih. Jadi mereka nak hack kita Nope. Ini satu hal lagi ni. Instagram pula mereka kacau. Mereka kacau sana sini saudara. Jangan risau, kita ganggulah selagi anda boleh mengganggu. Nak buat macam mana? Saudara. Itulah kerja mereka, lain tak ada, ganggu orang, ganggu sana sini. Cuma saya minta maaf lah pada teman-teman yang mungkin tak berkesempatan, yang terganggu live saya hari ini. Tak apa, kita guna telefon cak ayam pun okey lah saudara. Boleh? Okey dah okey. Suara okey saudara Fazilah Awang. Saya nak tanya itu je. Dengar okey. Di Instagram juga okey. Teman-teman di Instagram mereka hack. Baik saudara. Ini tajuk perbincangan kita malam ini adalah mestikah UMNO berundur kerana jawatan. Bagaimanapun saya harus memberi salam moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Hari raya tak hari raya kita bercakap juga saudara. Jangan susah hati saudara. Tuan kita degil. Kita ni degil. Terima kasih saudara Cik Mendan, Tun Nazara. Kelantan okey okey, Tanjung Karang okey. Kadir Kamsyah Kot okey, saudara Mak Razias okey. Terima kasih saudara. Cuma di Instagram tak tahu okey tak okey lagi. Bagaimanapun kita mula juga lagi malam ini dengan pantun Pak Nazil. Apa kata pada pantun Pak Nazil? Kata Pak Nazil, pokok cempaka di tepi jalan, di hujung titi pokok jeliti. Hidup jika penuh kejahilan. Sampai mati tidak dihormati. Kalau mereka hidup dengan kejahilan, ikut sangat cakap orang sebegitu. Goreng bendi rebus lokan, petai sepapan lemak pari. Jangan jadi seperti ikan terkena umpan, malanglah diri. Saya agak terganggu sebab bila saya tengok mereka mengganggu live saya dengan begitu teruk sekali. Tak apa, kita guna sound okey. Terima kasih. Kedah okey, line clear. Terima kasih. Baik saudara, ini bagaimanapun saya harus memberi peringatan bagi mereka yang mengambil atau menyunting semula live saya ini. Itu adalah tanggungjawab anda. Saya tak mampu untuk menjaga anda, sedangkan line saya ini pun dihack. Seremban Paroi okey, terima kasih. Saudara Muhammad Amin Jack okey, Sabah okey, terima kasih. Alhamdulillah. Semangat Raya Aidiladha. Sehari dah lepas. Mana mereka yang cuba untuk mengganggu. Tok dari Bintulu Jack Jamie, saudara Wok Lily Balakong, saudara Razali Samad. Terima kasih saudara. Baik. Hari ini saya melihat dalam wall saudara kecoh tentang bagaimana terdapat beberapa laporan dan pihak polis sedang melakukan siasatan berhubung dengan adanya mereka yang melakukan suntikan untuk mendapat vaksin, tetapi Pikagari itu kosong. Jadi bagaimanapun saudara jangan susah hati. Pihak polis akan melakukan siasatan dan menurut kata Menteri Kesihatan, maka mereka yang mengalami kosong suntikan itu dia akan boleh melakukan suntikan semula. Jadi cuma kita kesallah perkara ini berlaku dan kita mengharapkan agar pihak polis, pihak Kementerian Kesihatan, pihak berwajib mengambil tindakan agar janganlah disabotaj rakyat. Apalah dosa rakyat yang nak mengambil suntikan. Bagaimanapun saya khawatir sebab ini ada juga kerana disebabkan hari ini menurut laporan daripada Malaysia Insights, bahawa doktor-doktor kontrak telah pun menghantar notis untuk berhenti kerja dalam tempoh 24 jam.
Jadi kita mengharapkan agar Menteri Kesihatan segera mengatasi masalah ni. This very serious case. Saya dah mewar-warkan dalam 2 minggu lalu. Saya mengatakan bahawa kita khawatir kalau masalah doktor tidak dapat diselesaikan, mungkin kita akan menghadapi masalah. Jadi janganlah pihak yang di atas tu mereka tak peduli. Mereka langsung tidak peduli dengan saranan orang bawah sebab mereka hanya memikirkan diri sendiri. Ya, sekarang ni para doktor sudah pun menghantar notis. Mereka dah berhenti kerja 24 jam. It's very bad. Ini satu benda yang cukup tidak baik untuk sebuah negara seperti kita. Sedang kita sekarang ni tengah bergelut dengan virus corona dan kita memerlukan khidmat doktor. Jadi kalau kita katakan kerajaan gagal, mereka marah. Ini kerana pihak doktor mengata mereka kecewa dengan tindakan di Putrajaya yang tidak mahu menyantuni permasalahan yang mereka alami. Dan sebagaimana di Sabah juga, mantan Ketua Menteri Datuk Saleh Said Kroak menggesa supaya Putrajaya menumpukan perhatian terhadap proses pemberian vaksin di Sabah. Kerana terlalu lama kadar vaksinasi negeri itu tertinggal jauh ke belakang berbanding dengan negeri-negeri lain. Jadi begitu juga Setiausaha UMNO Sabah yang juga Menteri Pelancongan dan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Saudara Jafri Arifin. Beliau menyatakan bahawa pengagihan vaksin ke Sabah harus adil dan seimbang. Khasnya dengan negeri itu mempunyai 2,758,400 penduduk. Ini mereka ini yang layak sepatutnya diberi vaksinasi. Jadi seperti juga kenyataan Dato' Saleh Said Kroak, Jafri mendakwa Putrajaya menyebabkan kadar vaksinasi Sabah jauh ketinggalan berbanding dengan negeri lain di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Kerana sehingga 17 Julai, iaitu 3 hari lalu, kadar vaksinasi hanya mencecah 13%, yang membabitkan sekitar 358,592 orang saja penduduk di Sabah yang baru mendapat vaksin. Ini yang saya katakan, kadang-kadang mereka saya tak tahulah pemikiran menteri yang ada ni, mereka ambil sambil lewa saja. Sepatutnya ini diusahakan. Kalau kita merasakan vaksin itu sebagai usaha untuk kita mengekang penularan virus corona, maka harus dilakukan secara tuntas. Bukan main-main lepas tangan begitu saja. Bagaimanapun kita mengharapkan agar Kementerian Kesihatan segera, sebab kalau warga Sabah tertinggal begitu jauh, ini bagi saya satu penginayaan terhadap rakyat. Anda minta duit daripada parlimen, tapi wang dah dapat. Kenapa ini masih lagi vaksin tak selesai di Sabah? Jumlahnya bukan sedikit, berbilion-bilion. Katanya nak dapat sampai 23 juta rakyat kita. Kalau setakat 23 ribu, ciput sangatlah saudara. Baik. Begitu juga tiba-tiba di Johor, di Skudai, menterinya datang daripada Johor. Menteri Kesihatan datang daripada Johor, di Skudai terdapat tular dalam video tentang polis menyiasat rakaman ada sebuah keluarga makan beramai-ramai di tepi sungai. Bagaimanapun pihak polis telah membuka kertas siasatan untuk menyiasat dakwaan video tersebut, di mana mereka makan secara beramai-ramai sebuah pondok di tepi sungai di Skudai, Johor, yang tular dalam media sosial. Jadi video berdurasi 2 minit 17 saat itu turut memuatkan gambaran macam makan kenduri lah. Menurut Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, Rupiah Abdul Wahid, seramai 12 individu terdiri daripada lelaki dan wanita itu didapati menikmati makanan secara berkumpulan yang jelas melanggar prosedur operasi SOP. Jadi kita mengharapkan dah siasat di Skudai, katanya ada hukuman boleh sampai 4,000, dan jika sabit salah mereka semua boleh denda lebih daripada RM50,000. Bagaimana juga dengan timbalan speaker yang pesta makan durian. Jadi saya tak tahu apa keadaannya gambaran itu. Bila saya tengok, tak begitu molek lah saudara. Ini saya rasa satu protes senyap oleh rakyat. Kemudian macam mana saya kata semalam lah, rakyat hari ini perbualan lah melalui telefon, mereka menghantar kiriman kepada saya bertanya, betul ke kenyataan daripada Ahmad Marzuk Syari, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri,
katanya boleh menikah secara online. Saya beritahu mereka, orang PAS ni lain tak ada lah cerita nikah kahwin, lain tak ada lah, itu je lah. Kalau, macam saya kata semalam, kalau benda tu dibolehkan pun, buat apa nak diwawarkan? Malulah kita. Nanti orang ketawakan kita. Malu. Saya hari baik, bulan baik ni, tak sepatutnya mereka membuat kenyataan yang sebegitu. Katanya kalau duduk di Penang pun, nak nikah, boleh nikah secara online. Jadi bagaimana pasangan yang terpaksa menunggu berbulan-bulan untuk melangsungkan pernikahan mereka? Kalau gitu keadaannya, sedangkan pihak ada setengah negeri itu, dia kekal, dia strict, tak boleh. Kena tunggu lepas PKP. Setengah kata boleh. Ini gambarannya mereka yang berada di anjung kuasa seolah-olah mempermainkan. Bukan hanya mempermainkan agama, mempermainkan juga tentang kehidupan rakyat. Kalau orang nak kahwin pun susah. Tapi tiba-tiba boleh katakan boleh. Apakah ini? Kerana nak mengizinkan. Sebab ada di kalangan teman mereka yang tular dalam 2-3 minggu lalu, berkahwin dengan seorang kahwin kali kedua, ketiga, tak kisahlah. Tapi pernikahan itu katanya akad nikah itu dilakukan dengan qadhi daripada Siam. Boleh pula katanya. Saya tak tahu apakah ini sebagai untuk menyelamatkan teman mereka. Ini keadaannya. Nah, ini saya terima juga lagi di Terengganu. Ini lebay ni. Bahawa portal Negara Merdeka melaporkan, ini portal Negara Merdeka melaporkan bahawa wujudnya konflik of interest atau berkepentingan peribadi yang melibatkan seorang pimpinan dalam kerajaan negeri Terengganu. Lebay weh. Kabarnya dia dalam kod isteri mudanya didakwa turut menjalankan tugas-tugas atas arahan suaminya dan dilantik sebagai pegawai, di mana suaminya menjadi orang penting dalam jabatan tertentu, dan ada pula menubuhkan syarikat atas nama anak dua orang ni, anak lelaki, anak perempuan, tubuhkan sebuah syarikat. Dan inilah cara mereka. Saya melihat bahawa kemabukan kuasa. Jadi kita mengharapkan supaya pihak SPRM segera menyiasat. Sebab pada 2 Jun lalu, Terengganu Report pernah pun melaporkan bagaimana seorang lebay, lebay ni pemimpin di Terengganu lah, katanya menerima hadiah sebuah kereta Proton X70 bernilai lebih daripada 120,000, hanya kerana untuk membolehkan mereka mewujudkan sebuah syarikat ataupun satu kerjasama antara syarikat antara perbadanan di Terengganu dengan sebuah syarikat swasta untuk membuat pelitup muka. Dan cerita ini masih belum selesai lagi. Dan kabarnya SPRM telah pun menahan pihak yang terbabit, dan kita harap agar siasatan dilakukan. Jadi itulah keadaan saudara. Bila lebay-lebay ni dulu tak ada kuasa, sekarang ni bila dah berkuasa macam-macam kena mereka. Tapi yang salahnya UMNO, yang salahnya Datuk Najib, yang salahnya Zaid Hamidi, yang salahnya orang UMNO. Mereka tak salah. Takbir. Sebab saya tengok ada pihak yang mengatakan menunding jari pula sekarang ni pada Datuk Seri Najib, kenapa tak buat hospital. Betul. Mereka kenapa tak buat sebuah hospital yang boleh menampung kapasiti yang banyak. Kadang-kadang tertekan sekarang ni. Saya katakan diorang ni main terjah, main timbulkan soalan yang tak ada logika. Era Datuk Najib menjadi Perdana Menteri, bukan saya nak puji saya, beliau mewujudkan klinik rakyat, klinik satu Malaysia di tiap-tiap daerah. Tapi bila mereka berada dalam kuasa sekarang ni, semua klinik itu kabarnya dah tidak berfungsi lagi. Alangkah baiknya kalau klinik satu Malaysia itu masih lagi beroperasi, boleh merawat orang sakit dalam keadaan rakyat susah begini. Sebab itu saya katakan mereka tidak berpandangan jauh. Pimpinan daripada UMNO melihat kalau berlaku kecemasan dan sebagainya. Sebab hospital satu Malaysia ini lengkap dengan peralatan, dengan macam mana nak bagi, sementara menunggu laporan daripada rawatan daripada para doktor. Jadi klinik satu Malaysia ni boleh digunakan. Sepatutnya nak menyucuk vaksin pun boleh menggunakan klinik satu Malaysia, tak perlu menggunakan wang yang begitu banyak. Membuatkan tempat PPV kononnya hebatlah. Tapi laporan tiap-tiap hari kita tengok kenaikan mereka jangkiti virus corona berterusan. Inilah saya katakan cakap tak sebuah bikin. Mereka hanya melakukan mengikut kata hati mereka.
Sebab itu saya menerima satu cacitan panjang, satu respon daripada pelayar saya, iaitu Cik Ahmad. Beliau ni orang Pahang ni saya rasa. Beliau menzahirkan, kalau saya nak baca mau dekat 10 minit saja. Tapi intipati surat ataupun kiriman daripada saudara Cik Ahmad ini, dia mengatakan bahawa dia mula mengenal politik ni pada usia dia 17 tahun. Kerana kebetulan arwah bapaknya buka kedai kopi, kedai makan, kedai barangan dan juga kedai getah. Jadi saya rasa mesti beliau tinggal di kawasan desa yang rakyatnya mengusahakan pekebun getah. Kerana dia kata di situlah tempatnya mereka meminjam wang daripada bapaknya sementara menanti bayaran jualan hasil getah. Dan menurutnya waktu usia 17 tahun dia kata bahawa dia melihat bagaimana orang Melayu ni bila bercakap soal politik memang pumpang-pumpang. Bila datang musim pilihan raya, jaga bendera dan sebagainya, dengan golok tersisip di pinggang dan sebagainya. Begitu keadaannya. Pekernya orang Melayu ni dengan politik. Begitulah sampai hari ini. Orang Melayu ni masih pumpang politik tapi tak ke mana. Tak ke mana pun. Sebab itu dia kata lihatlah sekarang, dulu mereka menyalahkan UMNO Barisan Nasional. Semua menundung jari pada UMNO. Tapi bila diberi kesempatan mereka mentadbir, apa yang berlaku? Dan di kedai makan, tempat keluarganya masih berniaga lagi, masih lagi pumpang-pumpang cerita politik. Tetapi yang jelas katanya adalah bagaimana rakyat sudah dapat melihat siapa benar, siapa salah. Cuma masalah sekarang katanya, kalaulah pimpinan UMNO terdiri daripada ahli-ahli parlimen, terdiri daripada menteri-menteri daripada UMNO yang berada dalam kabinet Tan Sri Muhyiddin, kalau meneruskan keadaan tidak mengikut apa yang disuarakan oleh akar umbi, dia khawatir sebab dia kata pengundi atas pagar akan tawar hati. Pengundi atas pagar akan marah. Kenapa begitu sekali mereka mementingkan diri? Sebab hari ini dia kata ada juga kalangan mereka tu tak bersetuju dengan pimpinan hari ini. Tapi kalau susah, bila ada bakul makanan, wakil rakyat datang hantar, terimalah mereka ambil juga dalam keadaan keterpaksaan. Tapi dia kata bukan ini mahu kami. Bukan ini harapan daripada warga peringkat akar umbi. Sebab yang mereka mahukan adalah kebebasan untuk boleh mencari penghidupan. Kita katanya orang Melayu ni bukan dari golongan peminta sedekah. Kita bukan pengemis. Tapi hari ini nyata bahawa warga bangsa kita dipaksa menjadi pengemis di bumi sendiri. Apabila PKP ini masih berlarutan dan tidak tahu bila akhirnya. Sedangkan kita mengharapkan persidangan parlimen tak berjalan. Kabarnya 26 hari bulan tapi masih lagi berdolak dalih, masih lagi cerita itu, cerita ini, kita pun tak tahu. Sampailah kita dapat lihat nanti pada tanggal 26 hari bulan, iaitu sekitar 6 hari lagi. Lebih kurang seminggu lagi. Saya ingat hari Senin, Selasa lah mungkin bila bermulanya persidangan parlimen nanti, baru kita tahu bagaimanakah caranya mereka melaksanakan persidangan parlimen yang katanya mesyuarat khas. Sedangkan yang disarankan oleh Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dan oleh Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong supaya disegerakan persidangan parlimen. Ini gambarannya. Tapi panjang ni susahnya. Jadi dalam keadaan begini, sebagai warga akar umbi, beliau turut menzahirkan kekecewaan dengan sikap menteri dan juga ahli parlimen UMNO yang dengkil, yang tidak mahu menyantuni kehendak ahli akar umbi. Ini keadaannya. Dan mereka lebih mudah percaya dengan retorika politik, dengan naratif politik. Kononnya UMNO ini nak bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kononnya UMNO ini nak bersama dengan DAP. Sedangkan terdapat laporan terbaru ni, Kementerian Kewangan mengadakan pertemuan dengan ahli-ahli parlimen daripada parti DAP. Ini jelas. Dia itu dalam satu langkah yang tak pernah berlaku. Kementerian Kewangan Malaysia telah mengundang ahli parlimen pembangkang dari satu parti saja, itu parti DAP, ke pejabatnya di Kementerian Kewangan di Putrajaya untuk membincangkan pelan pemulihan nasional.
Kenapa tak dipanggil parti daripada parti Amanah? Kenapa tak dipanggil daripada parti UMNO? Kenapa tak dipanggil daripada Sabah? Kenapa tak dipanggil parti daripada Sarawak? Kenapa tak dipanggil parti daripada PKR? Tapi hanya khusus kepada parti DAP. Siapa sebenar-benarnya sekarang ni nak menyantuni parti DAP? Saya tidak berhasrat untuk membenci DAP, tetapi saya marah apabila mereka mencipta naratif. Mereka mencipta naratif DAP tu begitu, DAP ni begini apa semua. Jadi UMNO ni lah yang beria nak bersama dengan DAP. Jadi UMNO nak menjatuhkan kerajaan kerana nak bekerjasama dengan DAP. Sekarang macam mana? So saya kata ini betul-betul tur punya politik. Dulu siang malam. Betul saya tengok curipan daripada Sri Najib. Dulu siang malam mereka hentam balon Presiden UMNO. Kononnya buat jajaran baru dengan DAP. Habis semua ahli-ahli UMNO digelarkan kadam DAP. Tapi tidak semena-mena terbongkar rahsia. Sudah ada katanya perjanjian sulit antara Perikatan Nasional dengan DAP. 360 degree. 360 darjah berpusing mereka. Sekarang ni mereka akan mencipta hujah-hujah yang baru. Tak tahulah. Pak lebay yang ada bersama dengan mereka tu adalah pula dalilnya nanti. Sebab kita melihat sekarang ni mereka sudah boleh menghalakan segala permasalahan diserah pada rakyat. Segala-galanya rakyat lah yang bersalah. Tak tahulah. Sedangkan bila mereka kata DAP, pimpinan DAP kata mereka tak boleh kisah. Mereka tak boleh kisah. Tapi untuk mereka menyokong kalau ada berlaku sebarang usul di parlimen nanti, DAP kata mereka belum pasti. So sekarang ni siapa perlu siapa sekarang? Jadi nak kena elak ke, nak kena tibai ke? Habislah sekarang ni. Blok-blok mereka di situ. Kita tunggulah. Kita tunggu. Siapa sebenarnya memeluk DAP yang tuduhnya UMNO. Itu keadaan sekarang ni. Bagaimanapun saya dalam kesempatan ini, saya berserulah kepada pimpinan, khususnya Presiden Parti, kalau boleh, dalam keadaan yang begitu berserabut apa semua, sebab saya nampak banyak sangat kirimannya, eloklah dipertimbangkan untuk menerima semula Datuk Lokman Adam kembali pada UMNO. Beliau cuma menghadapi tuduhan ataupun keputusan daripada lembaga disiplin kerana dipecat kerana kesalahan mendedahkan kandungan mesyuarat MT. Kononnya lah. Tapi waktu hukuman dijatuhkan, beliau tidak berada dalam negara. Tetapi sedangkan dalam kalangan ahli parlimen daripada UMNO, dalam kalangan ahli parlimen yang berada dengan kluster-kluster menteri itu, mereka bukan sahaja mendedahkan kandungan mesyuarat MT, malahkan dolar. Habis satu melayar, seantero melayar, orang dapat tahu Datuk Ismail Sabri cakap begini, Datuk Tajudin Rahman cakap begini, tak ada pula ambil tindakan. Jadi saya haraplah supaya Presiden dapat mempertimbangkan dalam keadaan begini. Pertama, of course, kita minta supaya mereka-mereka ini dipecat. Tapi pertimbangkanlah kalau boleh. Memang saya tahu mengikut peraturan UMNO bahawa seorang yang telah pun dipecat, dia sekurang-kurangnya 2 tahun baru boleh masuk menyertai kembali UMNO dan tak boleh pegang jawatan dan sebagainya. Itu menurut perlembagaan UMNO. Ada saya buku perlembagaan. Ni saya pegang buku perlembagaan, saya baca buku perlembagaan UMNO ni berhubung dengan kedudukan, keahlian. Dia kata ahli-ahli yang telah dikenakan hukuman, kecuali yang dikenakan hukuman di bawah pasal 2010, boleh membuat rayuan. Dia boleh buat rayuan. So gunakanlah. Sebab saya melihat sekarang ni Datuk Lokman Adam dia jelas. Walaupun tidak lagi bersama dengan UMNO, setelah dipecat, beliau masih lagi mempertahankan bahtera UMNO ini. Orang usik saja pimpinan UMNO, beliau akan bangun menentang. Sebabkan mereka yang memecat Datuk Lokman Adam daripada UMNO itu, mereka inilah sekarang ini sedang menebuk kapal UMNO supaya bocor. Ini keadaannya. Saya memberi pandangan begini, saudara, lain tak ada, sebab saya melihat perlu ada perimbangan lah. Orang benar-benar nak berjuang. Sebab itu saya lihat sudah ada solidariti untuk Datuk Lokman Adam. Pertimbangkanlah. Saya hanya sekadar menyampaikan supaya saya melihat bahawa beliau lebih ikhlas dari dalam perjuangannya berbanding dengan puak-puak yang berada di anjung kuasa. Mereka yang bergelar di parlimen, mereka yang bergelar sebagai dalam kluster menteri dan sebagainya. Sedangkan Datuk Lokman Adam tak ada apa-apa. Dan dia masih lagi mempertahankan. Terpulang.
Saya hanya sebab saya melihat kenyataan daripada Timbalan Presiden. Jadi Timbalan Presiden Datuk Maslan dia kata masa memulakan langkah untuk UMNO ini harus bermula daripada sekarang. Sebab kata Datuk Sri Muhammad Yassan sebagai Timbalan Presiden, menurut Foreign Affairs dalam terbitan terbarunya mengisytiharkan bahawa SARS-CoV-2 ni adalah virus forever. Jadi artinya kita akan hidup sebahagian daripada dalam fenomena kehidupan manusia abadi dan tidak akan hilang, iaitu tentang COVID-19. Jadi kerana itu katanya kita mesti bersedia dengan paradigma baru bahawa pandemik ini akan menjadi endemik. Sebagaimana dilontarkan oleh Datuk Lokman, iaitu endemik, itu semua biasa. Jadi strategi pemulihan kita harus dirumus dengan pemikiran. Dalam masa dekat kita mesti meningkatkan pengumuman dan memviralkan jumlah vaksinasi, booster dan sebagainya. Kemudian katanya dalam politik kita harus mengukuhkan penyatuan di kalangan warga UMNO itu sendiri. Bermula dari sekarang ni lah, dia kata secara perlahan ni, secara manifestasi kita adalah perjuangan untuk membela rakyat. So saya agak bersetuju dengan pandangan Timbalan Presiden. Beliau tidak pernah orang je kat bawah ni buat acuan kata Tok Mat lebih baik daripada Zaid Hamidi. Mereka memang melaga-lagakan untuk melihat ada berlaku perpecahan dalam UMNO. Itu keadaannya sekarang ni. Bagaimanapun saya senyum bila saya tengok ada satu kiriman daripada Saudara Syabri Cik, Ahli Majlis Tinggi. Dia tulis satu catatannya, dia hantar surat dia catatan dia kepada lebay RM20 ni. Dia kata, salam sahabat. Apakah sahabat masih ingat ketika kita sama-sama mendukung idealisme perjuangan mahasiswa? Artinya Datuk Syabri Cik ni sama sekat universiti dengan Datuk Takuddin, Menteri Jabatan Perdana Menteri, jaga awal undang-undang. Antara prinsip demokrasi, kita tentang ISA dan kita lantang menentang Akta Universiti yang melakukan undang-undang drakonian dan mengongkong anak muda. ISA telah dihapuskan. Yang menghapuskan ISA ini Datuk Seri Najib. Dan Akta Universiti telah banyak diperbaiki oleh kerajaan yang saudara tentang hari ini, iaitu Kerajaan UMNO Barisan Nasional. ISA telah dihapuskan. Kini, ini tulisan celipan daripada Datuk Syabri Cik. Dia kata, kini giliran saudara pula untuk menunjukkan apakah yang lebih baik yang perlu diperbaiki. Apakah menutup parlimen itu merupakan hasil idealisme kita dahulu? Apakah membukanya kembali secara melepas batuk di tangga tanpa bahas dan tanpa usul adalah satu pembaikan? Institusi demokrasi lebih besar dari kita. Waktu berkesempatan kita perbaikinya, bukanlah memandulkannya. Jadi merosakkannya hanya merosakkan acuan generasi akan datang. Jalan kita lalui sedikit berbeza kini, namun kita tetap bersahabat. Jadi saya turut berdoa semoga kita diberi petunjuknya. Cantik tulisan daripada saudara Syabri Cik. Dia tujukan direct kepada menteri di Jabatan Perdana Menteri yang dulu masa dalam universiti berjuang untuk menentang Akta OKU, Akta universiti, berjuang tak mau ISA. Jadi waktu bila Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, beliau menghapuskan ISA. Dan benda ini tidak disenangi oleh Dr. Mahathir. Beliau juga menghapuskan Akta universiti dan diperbaiki. Hari ini orang yang berjuang itu sekarang ni berada dalam kerajaan. Sudah terbalik pula. Jadi dia kadang mengingatkan. Sebab itu sekarang ni saudara, semalam kita melihat 4 orang senator yang baru telah pun mengangkat sumpah di parlimen. Boleh pula. Sedangkan selama ini mengatakan bahawa kalau ramai dekat parlimen tu nanti boleh mudah dijangkiti. Sedangkan semalam 4 orang senator mengangkat sumpah di parlimen. Dan hari ini saudara, saya melihat, saya senyum. Saya melihat bahawa dalam laporan berita harian yang melaporkan sejumlah 300, bukan 30, saudara. 300 jemaah yang bersama-sama dengan Perdana Menteri menunaikan solat Aidilfitri Adha. Ada gambar, saya tengok dalam gambar-gambar tu pula, mereka yang solat itu adalah warga-warga yang seusia dengan saya. Ada yang dah berubah, tentulah lebih daripada 60 tahun. Sedangkan di setiap negeri tak boleh, kerana SOP-nya mesti tidak lebih daripada 50 orang. Ini boleh pula. Dan kalau di Masjid Negara boleh mengadakan solat dengan jumlah 300 orang sebagaimana dilaporkan, macam mana dengan parlimen? Parlimen baru 220 orang. Sebab itu saya melihat bahawa mereka yang berada di anjung kuasa membuat pelbagai SOP yang kadang-kadang
bumerang. Satu benda yang tak betul, saudara. Sepatutnya apa salahnya kalau kita, saya tak tahulah, mungkin ada laporan, ada laporan orang dijangkiti gamaknya di Masjid Negara. Sebab boleh sembahyang 300 orang, apa salahnya buka semua masjid begitu? Jadi kerana yang nak datang tu Perdana Menteri, boleh. Menteri Agama, boleh. Orang lain, tak boleh. Ini tak boleh. Mana ada double standard. Sebab itu, saudara, kata almarhum Buya Hamka, apa artinya kekayaan yang dimiliki kalau kamu memilikinya dengan cara korupsi dan tidak halal? Sedangkan kemuliaan sekadar di mata mereka yang kemabukan dunia. Sedangkan lahar api menanti membakar seluruh jasadmu di akhirat nanti. Ini peringatan Buya Hamka. Jadi ingatlah, dia kata, ingatlah pesan bijak pandai yang dapat membaca bicara bumi kepada setiap anak Adam. Saat kalian masih hidup, kawan, pijaklah dada bumi ini. Tapi satu ketika nanti, pasti seluruh daging, tulang belulang dan juga tulang temulangmu akan dimamah satu persatu oleh bumi. Sebab itu dia mengingatkan kita sedar diri. Sebab itu sekarang ni kita masuk bab, mestikah UMNO berundur? Kerana ini main topik kita malam ni. Mestikah UMNO berundur? Maksudnya keputusan dah dibuat, kita tarik, okey, batalkan keputusan Perhimpunan Agama. Kerana jawatan-jawatan disebabkan oleh Perdana Menteri telah melantik daripada UMNO sebagai timbalan Perdana Menteri. Bolehkah buat begitu? Ini yang dituntut dan dilaungkan oleh mereka. Hari ini sudah ada pimpinan, sudah ada mereka yang dari kluster menteri, kluster wakil rakyat turun mempengaruhi beberapa bahagian-bahagian. Contohnya macam di Wangsa Maju, tak silap saya. Seorang jumpa dengan ketua bahagian. Dia kata, udahlah, cubalah ajak supaya ahli-ahli you tarik baliklah. Usul kita tidak mau kerjasama dengan PBM. Kerana begitu, macam lah. Tapi Alhamdulillah, kabarnya ketua bahagian Datuk Aziz Safi'i katanya, dia bagi seketul aja. Dia kata, for me, nahi, tak ada. Bukan kehendak saya, ini kehendak ahli-ahli. Sebab itu sebelum itu mereka menjaja kenyataan bahawa kononnya usul menarik sokongan ini adalah ditaja oleh orang tertentu. Mereka lupa inilah kehendak akar umbi. Dan hari ini mereka turun ke setiap bahagian, kononnya menjaja apa lagi UMNO tak. Sekarang ni bila ada dengan kerjasama bersama dengan PPM, Parti Pribumi, Perikatan Nasional telah pun memberi peluang kepada UMNO untuk menjawat jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri. Kalau Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri boleh menerima jawatan, walaupun itu keputusan Majlis Tinggi yang dibuat pada 23 ke 19 Februari dijadikan baik, takkanlah bahagian-bahagian tak boleh tarik balik. Mereka sedang berusaha, saudara. Mereka sedang berusaha untuk kononnya atas nama permuafakatan bangsa, kononnya atas nama permuafakatan ummah. Macam-macam dalih yang dibuat. Sedangkan Perhimpunan UMNO 28 Mac pun telah memutuskan sebelum itu. Saya dah cakap tiap-tiap malam dulu bahawa ini bukan kehendak Zahid Hamidi, ini bukan kehendak Tok Mat Hassan, ini bukan kehendak Datuk Ahmad Maslan, ini kehendak ahli akar umbi di bahagian yang tak mau lagi bersekongkol kerana mereka sudah melihat kegagalan pimpinan yang ada di Putrajaya. Rakyat hidup susah. Dan tidak ada sampai hari ini, tidak ada lagi. Buatlah perancangan, asyik rancang. Yang kita nak tengok, mana manifestonya? Bila nak terlaksana? Rakyat tunggu. Malahan, macam saya kata semalam lah. Dia berkatakan bahawa kita dah tolong rakyat. Boleh keluar duit EPF, tolong rakyat, boleh dapat moratorium, tolong rakyat, ada syarikat untuk bagi pinjaman dan sebagainya. Itu ke cara mereka menolong? Dan ini tidak ada sesuatu yang boleh diharapkan untuk rakyat mendapat kelegaan dalam menghadapi suasana yang begitu tenat. Saya bukan nak marah dengan mereka, tetapi saya melihat bahawa mereka hanya sekadar bercakap saja. Asyik bercakap, rakyat terus terkurung. Hari ini hari raya, mereka boleh bersemayang 300 orang. Rakyat tak boleh. Saya tak boleh. Paksa lah duduk semayang seorang diri. Ini gambaran, saudara, yang bagi saya amat serius. Kita melihat bagaimana pimpinan tidak langsung mahu menyantuninya.
Kita hairan, malahan kita merasa hairan, saudara. Ada kluster menteri ni, saya amat terperanjat dengan kenyataan seorang timbalan menteri daripada UMNO. Dia kata ada 17 menteri dan ada timbalan menteri dari UMNO, dan mereka ini kononnya akan kekal bersama dengan Perikatan Nasional walaupun sehingga Ogos. Itu dilaporkan oleh Malaysia Today. Jadi katanya mereka akan kekal dalam kabinet kerajaan atas kapasiti peribadi masing-masing. No, sekarang ni jelas mereka mengatakan itu kapasiti peribadi. Go ahead, teruskan. Tak ada masalah pada ahli peringkat akar umbi. Kita dah sudah cukup menderita. Kita sudah cukup terkurung di rumah. Kita memang sentiasa diburu ketakutan. Kita sentiasa diburu mimpi ngeri. Tak mengapa, sebab anda sekarang ni sedang enak diulit mimpi indah dengan jawatan sebagai menteri, sebagai timbalan menteri, dapat pendapatan yang banyak, rakyat menderita, terpaksa mengemis di bumi sendiri. Tak apa, it's okay. Bagi saya lah, saya sebagai warga UMNO, saya kata tak apa, kena buat. Tapi jangan lupa saya. Ya, perangkap tidak pernah lupakan rusa, tapi rusa lah yang selalunya lupakan pada jerangkap. Tunggu waktunya. Sebab saya rasa seolah-olah maruah UMNO ni telah dicapar oleh pimpinan timbalan menteri yang sebegitu. Hanya kerana dapat jawatan timbalan menteri, mereka seolah mencabar maruah UMNO. Kita dah buat keputusan, Perhimpunan Agama dah buat keputusan. Lah satu antero Melaya sudah tahu bahawa kita akan tarik sokongan. Tiba-tiba kerana nak jaga kedudukan mereka, mereka sanggup meletakkan maruah UMNO tercabar. Sebenarnya bukan suara saya, ini bukan suara 2-3 kerap pemimpin, ini suara akar umbi. Anda yang menjadi pemimpin, yang kononnya diri anda pemimpin, you are not qualified to be the leaders of UMNO dalam keadaan begini. Sebab itu saya minta lah, terus terang saya cakap, sebab itu saya kata okey, kalau gitu keadaannya kita bawa masuk Datuk Lakuan Adam. This is the best time. Sebab yang ada sekarang ni pun tak boleh. Yang ada mengambilkan boreh saja, kata orang Negeri Sembilan. Ya? Jadi Datuk Seri Presiden jangan takut. Sebab itu saya bagi tahu bahawa Datuk Seri Presiden buatlah tindakan terhadap mereka-mereka yang telah pun menghancurkan hati dan perasaan warga akar umbi. Jadi buat tindakan. Bagaimanapun saya berharap kita tengok nantilah pada 26 bulan, 6 hari je lagi. Dan kita nak tengok ahli-ahli parlimen, timbalan menteri, kalau mereka nak bertanding dan menggunakan bersekongkol dengan parti PBM, silakan. Kita nak tengok sejauh mana mereka boleh berada, sejauh mana mereka boleh mencapai kejayaan. Saya cakap terus terang, malahan bagi saya lah, saya berpendapat di kalangan timbalan ketua bahagian di peringkat akar umbi, bahawa mungkin naik ketua bahagian, mungkin ketua pemuda, ketua wanita, mereka bersyukur kerana mereka yang menjadi ahli parlimen sekarang ini telah pun memperlihatkan sikap diri mereka. Jadi mereka ini perlu diganti. Untuk itu sekarang ini Datuk Seri Presiden jangan menoleh ke belakang. Kita pun tidak mahu bersekongkol dengan mereka. Mereka yang meletakkan kepentingan diri daripada kepentingan parti. Kena ingat, parti ini memperjuangkan pertama sekali Raja-Raja Melayu. Apabila pimpinan seolah mempermain-mainkan saranan daripada Duli Yang Muda Raja-Raja Melayu supaya dia adakan persidangan parlimen, dah berdalih sana berdalih sini, akhirnya nak juga buat pada tanggal September, walaupun pada 26 hari bulan Julai ini kononnya mesyuarat khas. Bukankah itu seolah-olah mempersenda? Jadi UMNO wajar mempertahankan. Kemudian kita dah buat keputusan. Kerana kita tak larat lagi dah. Dah letih, brother. Dah letih dengan kerenah menteri-menteri yang ada sekarang ni. Berdalih, akhirnya menyalahkan rakyat. Pumai-pimai, akhirnya rakyat yang salah. Mereka tak salah. Saya tak salah. Kamal Amir ni selalu bercakap bohong aja. Malam-malam cakap pumpang-pumpang. Tak ada pun. Mana akar umbi? Sekarang kita nak tunjuk akar umbi akan bangun membalun kamu yang berada di anjung kuasa. Kamu tunggu masa kamu. Sebab hari ini rakyat melihat mereka, tindakan mereka seolah-olah mencabar rakyat, mencabar warga UMNO. Memang kita tahu ahli kita tak ramai. Ahli kita 37 juta. Bertanding pilihan raya, kita boleh memastikan 306 juta ini semua, sedangkan pengundi ada 18 juta. Tapi jangan lupa ahli akar pagar, atas pagar tengah melihat, sedang menonton permainan bacol anda sebagai pemimpin. Ahli-ahli peringkat akar umbi sedang melihat. Dan rakyat pengundi juga sedang melihat. Sebab itulah hari ini saya melihat bahawa anak muda sudah mula kembali.
Anak muda sudah kembali kepada UMNO. Anak-anak muda sudah merasakan bahawa seandainya mereka apek-apek lempang yang ada di anjung kuasa itu disingkirkan, anak muda lebih suka. Dan saya merasakan, kalau kita, pepatah ada mengatakan bahawa new broom sweep the dust. Penyapu yang baru itu tentulah akan lebih bersih sapuannya. Dan kita mahu kali ini tidak lagi mahu segala kekotoran itu kita letakkan di bawah permaidani indah. Tak mahu. Kita nak sapu-sapu seusai je. Dan kalau mereka yang berada di anjung kuasa tu, seandainya wujud kerajaan yang baru nanti, mereka jika terdapat ada bukti kesilapan, mereka perlu diseret. Ini persepsi buruk sekarang ni. Orang ni begitu, perbicaraan begitu. Yang nampaknya Presiden UMNO yang buruk. Yang nampaknya Datuk Seri Najib yang buruk. Orang lain tak salah. Orang lain okey. Mereka yang berada di anjung kuasa Sri Perdana sekarang ni maksum sifatnya. Walaupun saya dah bagi tahu. Ada juga lebay-lebay. Yang kita tengok di Terengganu apa jadi. Bagaimana berlaku di Kedah. Bukan kita tak tengok. Dan saya mengharapkan marilah kita mengambil satu pendekatan sempena Aidil Adha ini. Kita berkorban seketika. Warga UMNO berkorban seketika. Kita perhatikan perangai mereka yang ada di atas kerana mereka tidak sanggup mengorbankan jawatan dan kedudukan. Bagi mereka, mereka lebih pentingkan diri mereka. Tak apa. It's okay. Jeda waktu dekat. Pimai-pimai akan sampai juga waktunya. Suka tak suka 1 Ogos menjelang tiba. Hari ini 20 bulan. Dan tinggal lagi 10-11 hari je lagi. Kalau waktu itu kita tarik sokongan dan mereka tidak mau tarik sokongan, biarkan. Kita akan ambil satu persatu nama-nama mereka yang tak bersetuju dan simpan dalam lembaran dari hati kita bahawa mereka ini tidak ada tempat dalam UMNO. Kita pasti akan ajar mereka when the time come. Saya tak berapa sihat hari ini. Saya mohon untuk mengundurkan diri terlebih awal. Kerana bagi saya sekarang ini, saya bila bercakap begini mungkin saya melalut dalam bulan raya ni. Tak elok. Simpanlah di hati saya. Kita harus membersihkan UMNO dari segi parasit dan mereka-mereka yang mahu menghancurkan UMNO atas tindakan mereka yang tidak lain tidak bukan meletakkan kepentingan diri mereka sendiri. Bagi mereka, dapat tawaran sebagai Timbalan Perdana Menteri itu sudah besar. Jawatan itu mengatasi kehendak warga akar umbi. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.